Assalamualaikum. Kumpulan kami ingin membuat satu perbincangan tentang ayat susunan biasa, ayat susunan songsang, ayat aktif dan juga ayat pasif. Ayat susunan biasa. Dalam susunan biasa ayat tunggal, kedudukan konstituen subjeknya adalah di hadapan konstituen predikat. Contohnya, seorang guru telah memenangi hadiah itu. Ayat susunan biasa yang menggunakan kata penegas seperti lah, tah dan kan, kah. Dalam penggunaannya, konstituen yang menerima kata penegas akan mengalami proses pendepanan seperti dalam contoh berikut. Bapa saya dia. Apabila ayat tersebut telah menggunakan kata penegas, ayat tersebut akan menjadi dialah bapa saya. Dalam ayat susunan biasa, kata penekanan yang biasa digunakan ialah pun, jua, juga, sahaja dan lagi. Contoh ayat yang digunakan, pegawai itu pun tidak melayan kita. Saya ingin juga ke sana. Kita meminta rahmat daripada Allah jua. Sepanjang hari dia mengalamun sahaja. Dan orang itu tidak akan datang lagi. Seterusnya ialah ayat songsang. Ayat songsang ialah ayat yang unsur predikatnya mendahului unsur subjek. Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Ayat songsang dapat dilakukan melalui dua proses, iaitu proses yang pertama ialah pendepanan seluruh predikat dan proses yang kedua ialah pendepanan sebahagian daripada predikat. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Pendepanan seluruh predikat. Apakah yang dimaksudkan dengan pendepanan seluruh predikat ini? Pendepanan seluruh predikat ini ialah ayat yang keseluruhan predikatnya akan dibawa ke hadapan, iaitu sebelum subjek. Baiklah, contoh ayat yang pertama. Pegawai itu masih belum sampai. Pegawai itu merupakan subjek dan masih belum sampai itu merupakan predikat. Apabila disongsangkan, predikat itu akan dibawa ke hadapan dan ayat susunan songsangnya akan menjadi masih belum sampai pegawai itu. Contoh ayat yang kedua pula ialah mereka bertiga mendaki gunung. Mereka bertiga merupakan subjek dalam ayat ini dan mendaki gunung merupakan predikat dalam ayat ini. Jadi, mendaki gunung haruslah dibawa ke hadapan dan sebelum subjek. Ayat susunan songsangnya akan menjadi mendaki gunung mereka bertiga. Seterusnya kita beralih pula kepada pendepanan sebahagian daripada predikat. Pendepanan sebahagian daripada predikat ini terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama pendepanan sebahagian daripada frasa kerja, yang kedua pendepanan sebahagian daripada frasa adjektif dan yang ketiga pendepanan frasa sendi nama. Mari kita lihat satu persatu. Bagi pendepanan sebahagian daripada frasa kerja, contoh ayat, peserta lelaki itu berehat di ruang tamu. Peserta lelaki itu merupakan subjek. Berehat di ruang tamu merupakan predikat. Dalam ayat ini, berehat merupakan frasa kerja dan frasa kerja ini harus dikedepankan untuk susunan songsang. Jadi, susunan songsangnya ialah berehat peserta lelaki itu di ruang tamu. Seterusnya, pendepanan sebahagian daripada frasa adjektif. Contoh ayat, pemimpin itu bijak membuat keputusan. Pemimpin itu merupakan subjek. Bijak membuat keputusan merupakan predikat. Bijak adalah frasa adjektif. Jadi, bijak ini haruslah dikedepankan dan menjadi bijak pemimpin itu membuat keputusan. Dan yang terakhir, pendepanan frasa sendi nama. Contoh ayat, pemain bola sepak itu dari negara jiran. Pemain bola sepak itu merupakan subjek, dari negara jiran merupakan predikat. Jadi, dari adalah frasa sendi nama. Dan apabila ingin menyongsangkan ayat tersebut, dari haruslah dikedepankan. Ayat songsangnya akan menjadi dari negara jiran pemain bola sepak itu.
Seterusnya ialah ayat aktif. Ayat aktif merupakan ayat yang mengandungi subjek, kata kerja, objek dan penerangan. Bagi ayat aktif, subjek akan berkedudukan di awal ayat, manakala subjek boleh terdiri daripada kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri, kata nama tunjuk, dan kata nama terbitan. Kata kerja pula akan berkedudukan selepas subjek. Objek pula akan berkedudukan selepas kata kerja atau frasa kerja. Selain itu, penerangan juga boleh berada selepas objek. Setiap ayat aktif akan bermula dengan subjek, kata kerja, objek dan keterangan. Ayat aktif ini juga terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ayat aktif transitif dan yang kedua, ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif merupakan ayat yang menggunakan kata kerja transitif, iaitu yang diikuti oleh frasa nama sebagai subjek. Ayat aktif transitif ini juga memerlukan objek kerana jika tiada objek, maka ayat tersebut tidak akan lengkap. Contoh ayat yang pertama ialah dia menangkap burung. Dia merupakan subjek, menangkap merupakan kata kerja transitif dan burung merupakan objek. Jika burung tiada di dalam ayat tersebut, maka ayat tersebut tidak akan lengkap. Ayat yang kedua pula ialah Hasan membeli sepasang kasut. Hasan merupakan subjek, membeli merupakan kata kerja aktif transitif dan sepasang kasut merupakan objek yang berfungsi sebagai pelengkap di dalam ayat tersebut. Akhir kata, jika sesebuah ayat menggunakan kata kerja transitif, maka ayat tersebut perlulah memiliki objek selepas kata kerja tersebut supaya ayat tersebut tidak tergantung dan nampak gramatis. Seterusnya, kita pergi kepada ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. Ayat aktif tak transitif pula terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan yang kedua ialah ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Saya akan terangkan ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Ayat aktif jenis ini ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Jadi, seperti mana yang telah kita pelajari, kata kerja tak transitif ia tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Jadi, bagi ayat aktif ini, keterangannya boleh digugurkan. Maka, bagi jenis ayat aktif ini, keterangannya itu ialah pilihan. Yang di mana kita boleh pilih untuk letakkan keterangan itu atau tidak. Jenis ayat aktif ini juga, ia menggunakan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Jadi, mari kita lihat contoh ayat yang pertama. Pelajar-pelajar sedang tidur di kelas itu. Di kelas itu merupakan keterangan yang di mana ia boleh digugurkan. Jadi apabila ia digugurkan, ia akan menjadi pelajar-pelajar sedang tidur dan tetap membentuk satu ayat yang lengkap. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat aktif jenis ini ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Jadi, unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Jenis ayat aktif ini juga, ia mengandungi kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Contoh ayat, dia berasal dari Kuantan. Dari Kuantan itu merupakan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Kerana apabila ia digugurkan,
ia akan menjadi dia berasal. Dan ayat ini ialah ayat yang tidak lengkap. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya dengan ayat pasif. Apa itu ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Contoh ayat aktif, adik makan nasi di dapur. Apabila kita hendak pasifkan ayat tersebut akan menjadi nasi dimakan oleh adik di dapur. Jadi nasi ialah objek yang akan diutamakan dalam ayat tersebut. Dan ayat pasif terbahagi kepada 3, iaitu dengan imbuhan kata kerja pasif, yang kedua dengan kata ganti nama diri orang pertama dan orang kedua, yang ketiga dengan penanda pasif kena. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Terdapat 4 jenis imbuhan kata kerja pasif, iaitu yang pertama, di, yang kedua ialah ber, yang ketiga ialah ter, dan yang keempat ialah imbuhan ke-an. Contoh yang pertama, motorkar itu dimiliki oleh Mimi. Contoh yang kedua, buku-buku itu belum bersusun. Contoh yang ketiga, piala itu tersimpan rapi di dalam almari. Contoh yang terakhir, haiwan itu kehausan di padang pasir. Seterusnya ialah ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Kata ganti nama diri orang pertama dan kedua hendaklah hadir sebelum kata kerja. Contohnya yang pertama, sampah itu akan saya buang nanti. Dalam ayat ini menggunakan kata ganti nama diri orang pertama iaitu saya. Ayat aktifnya ialah saya akan buang sampah itu nanti. Jadi apabila kita hendak pasifkan ayat tersebut, kata ganti nama diri orang pertama perlu hadir sebelum kata kerja buang. Contoh yang kedua, senjata itu sudah kamu simpan. Jadi kata ganti nama diri orang kedua iaitu kamu perlu hadir sebelum kata kerja simpan. Kata ganti nama diri orang ketiga pula dibina dengan menggunakan kata kerja awalan di dan diikuti dengan frasa nama. Contohnya ialah kuih tradisional itu dibuat oleh Ijah. Yang terakhir ialah ayat pasif dengan penanda pasif kena. Ayat pasif ini ialah jenis ayat pasif yang menggunakan perkataan kena sebelum kata kerja yang tidak mempunyai imbuhan awalan seperti di, ber dan ter. Contohnya, kediaman mewah itu kena sita. Ayat pasif jenis ini boleh diperluaskan dengan menghadirkan kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama. Sebagai contohnya, kediaman mewah itu kena sita oleh pihak berkuasa. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.